Okey. So pagi ini seperti mana yang saya katakan tadi, saya nak berkongsi ataupun nak petik tentang marketing plan, pelan pemasaran yang telah disediakan oleh syarikat untuk kita faham dan untuk kita gunakan menjana pendapatan di Asia. Sekejap. Okey. So, berapa ramai di antara anda dekat sini yang sudah faham betul-betul tentang pelan pemasaran di Asia? Cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Ataupun masih lagi blur atau kabur dan tak faham tentang pelan pemasaran. Cuba komen dekat ruangan komen. Okay, masih blur. Puan Harimah. Okay. Masih kabur. Aisyah Ansari 50-50. Kak Wardah masih blur. Okay. So ramai lagi yang tak faham, tak apa. So pagi ni kita Min masih juga blur. Okay, tak apa sebab saya faham ramai dekat sini yang tak pernah get involved secara serius di dalam industri network marketing. Jadi pagi ni saya akan ambil masa untuk terangkan kepada anda apakah pelan pemasaran dan macam mana kita nak faham konsep perniagaan network marketing ini. Okay. Bila anda tengok saya lukis terangkan tentang pelan pemasaran, ini adalah compensation plan. Cara kita dibayar, cara kita menjana pendapatan hasil daripada usaha kita. Sama juga dekat luar sana, orang buat berniaga, ada cara dia. Dia beli produk, okay, pada harga yang dia dapat and then dia markup, dia buat packaging cantik, dia bubuh brand dekat situ dan dia jual pada harga yang dia jual. Itu adalah pelan pemasaran mereka. Kalau orang buat construction, okay, dia ada saja projek yang orang nak buat, okay, dia pun masuk tender dekat sana, so dia bagi harga yang dia orang masuk BQ dia tu, jadi daripada situ sudah ada margin dia. So di situlah dia orang punya pelan pemasaran. Tetapi di dalam network marketing, okay, pelan pemasaran dia ada sedikit kompleks. Dia ada banyak bonus-bonus yang disediakan untuk membantu kita menjana pendapatan di dalam perniagaan network marketing kita. So di Asia kita ada 8 bonus utama. Okay, kita ada 8 bonus utama. Pelan pemasaran. Kita ada 8 bonus utama. Pagi ni saya tak nak cerita pasal 8, saya nak cerita sampai bonus yang nombor 5 sahaja. Terutama sekali bonus yang kelima tu. Okay. Yang pertama adalah apa? Retail profit ataupun untung runcit. Okey. Jadi bila kita menjadi ahli di Asia, bila kita beli produk kita akan dapat produk pada harga ahli. Contoh Asia, okey, satu kotak Asia harga dia 565 sekotak. Okey. Dan sekejap. Harga dia 565 sekotak, okey. Dan kita disarankan untuk jual pada harga, kalau tak salah saya, RM700 satu kotak. Betulkan saya kalau saya salah, okey. Dan kalau kita nak jual loose satu botol, kalau kita divide, bagikan satu kotak tu ada 4 botol, okey. Satu kotak ada 4 botol, kalau kita bahagikan dengan 4, jatuhnya harga sebotol lebih kurang RM141 per botol. Sebotol. Dan syarikat sarankan untuk kita jual satu botol harga dia RM180. Jadi kita boleh buat untung runcit lebih kurang dekat-dekat RM40 sebotol dekat situ. Okey. Saya tengok ramai orang yang sangat baik hati, dia bagi harga datang saja. Harga RM141 pun ada. Kadang-kadang ada yang jual RM140 sebab niat dia memang nak bantu kawan-kawan itu sihat. Dan tapi kita berniaga, saya sarankan kalau boleh anda ambillah sedikit untung runcit atau duit minyak dan duit tol anda, 150 ke 160, okey. Tapi jangan jual di bawah harga ahli kita. Jangan jual di bawah harga yang disarankan oleh syarikat, okey. So kita kena jaga kita punya kepentingan perniagaan ini. Jangan disebabkan kita nak profit, nak untung lebih, kita sanggup buang harga dekat luar sana, okey. Semata-mata untuk kita dapat volume yang besar. Ini adalah satu
satu bentuk perniagaan yang tidak beretika. Sooner or later tindakan tersebut yang akan membunuh perniagaan kita sendiri. Jadi di dalam kumpulan ini kita kena pegang kepada etik perniagaan. Jangan sekali kita hancurkan perniagaan kita semata-mata kita nak let go produk yang kita ada, okey, sebab kita nak dapat untung atas personal diri kita sendiri tanpa kita fikirkan orang lain di dalam kumpulan kita yang juga berniaga yang sama. Nak jual boleh dekat luar, nak jual retail, jual pada harga yang disarankan oleh syarikat. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada preferred customer. Okey? Preferred customer bonus. So preferred customer bonus ni adalah bonus yang kita akan dapat bila kita memperkenalkan preferred customer lah. Okay. Preferred customer ni siapa? Preferred customer ni adalah orang yang tak nak terlibat di dalam proses pembinaan perniagaan. Dia tak nak terlibat bina perniagaan, dia tak nak tahu tentang marketing plan, tapi dia nak dapatkan produk pada harga ahli. So boleh mereka lakukan perkara tersebut dengan syarat, mereka kena beli produk secara di dalam talian, buka account sebagai preferred customer dan kena put on auto ship. Itu syarat dia. Okey, kena beli produk, buka account, kena register, adalah cara nak register dia dan kena auto ship. So dia boleh dapat produk pada harga ahli sama macam kita, tapi mereka tidak akan berada di dalam organisasi. Dan sampai satu masa nanti kalau mereka nak decide untuk buat perniagaan, segala volume yang dia dah beli itu tak dikira langsung. Dia kena bermula seperti biasa, kena melalui proses registration ataupun pendaftaran seperti biasa. So preferred customer tak perlu bayar RM85. Katalah preferred customer beli produk yang bernilai 100 PV. Dia beli satu kotak Asia. Dia bermula dengan satu kotak Asia. Dengan 100 PV. Okay. Bila dia beli satu kotak Asia satu PV, di dalam kita punya organisasi, syarikat akan kira 50% daripada PV yang dia beli. 50% daripada PV yang dia beli. Sekejap ya. Saya kena unmute. Tolong tengok Encik Khalid selalu tertekan komputer telefon. Okey. Bila dia beli 100 PV, yang akan dikira sebagai kita punya volume adalah 50% saja daripada apa yang dia beli. Okey. Jadi akan dikira sebagai kita adalah 50 commissioner volume. Okey. Jadi 50 CV ini yang akan dikira untuk kita punya commission. Dan PV ataupun CV yang dihasilkan oleh preferred customer ini boleh dikira sebagai kita punya personal PV. Contoh, setiap kita perlu aktif 100 PV setiap bulan. Okey. 100 PV personal pembelian setiap bulan, setiap 5 minggu. Dan daripada mana kita boleh dapat 100 CV ni? Dia boleh datang daripada pembelian individu kita sendiri ataupun pembelian daripada preferred customer. Contoh kalau kita ada Ali yang membeli produk 100 PV setiap bulan. Okey, ingat 100 PV yang mereka beli akan dikira 50% saja volume dia untuk kita punya personal PV CV tadi. Jadi Ali akan contribute kepada kita 50 CV. Okey, katakanlah kita ada Abu preferred customer juga, dia pun beli 100 PV. Jadi daripada Abu akan contribute lagi 50 CV. Jadi bila ada dua orang yang beli 100 PV setiap bulan, kita sudah ada 100 CV. Okay, 100 CV ni sudah dikira sebagai kita punya personal PV kita. Kalau kita tak beli pun produk pada bulan tersebut, untuk kita aktifkan akaun kita, 100 CV ni sudah membantu, sudah dikira. Okay? Dan setiap 50 CV, yang kita punya preferred customer beli, kita akan dibayar RM100 commission. Setiap kali dia beli 50 CV, kita akan dapat RM100. Okay? Kalau dia beli 100 CV, which is 200 PV, kita akan dapat RM200. Kalau dia beli 25 CV, kita akan dapat preferred customer bonus yang lebih kurang, daripada calculation dia adalah mungkin separuh daripada RM100 tadi, which is RM50.
Lagi kurang nilai pembelian dia, lagi kurang bonus preferred customer yang kita akan dapat. So itu preferred customer. Okay. Yang ketiga, ada apa-apa tak nak tanya tentang preferred customer ni? CV tu maknanya apa? Commission volume. Commissioner volume. PV point. Personal volume. Personal volume, okay. Okey. Seterusnya bonus yang ketiga. Bonus yang ketiga adalah kita panggil fast start bonus. Okey, yang selalunya orang panggil introduction bonus, hasil daripada memperkenalkan kawan-kawan kita sebagai associate, syarikat akan bayar kita bonus introduction yang dipanggil fast start bonus. Fast start bonus ni cara pengiraan dia akan bayar kita one time bonus, okey, 20% daripada nilai PV yang kita perkenalkan kawan kita buat pertama kali, ikut pack yang mereka beli. Okey, 20% daripada nilai PV yang kita perkenalkan tersebut. Contoh dekat sini kita ada 3 pack utama. Personal pack 150 PV. Business pack lebih kurang 400 PV. Entrepreneur pack 800 PV ke 900 PV. Okey. Dan setiap kali kita memperkenalkan kawan-kawan kita new associate, okay, dengan salah satu daripada pack ini, kita akan dibayar one time bonus. Contoh dekat sini 20% daripada 150 PV, kita akan dibayar $30. 20% daripada 400 PV, kita akan dibayar $80. 20% daripada 800 PV, kita akan dibayar $160. One time bonus, dia bukan setiap kali seperti team commission bonus tadi. Dan dia punya conversion rate dia adalah 4.2. So kalikanlah 30 dengan 4.2, 126. 80 kali 4.2, 160 lebih macam tu. Anda kena convertkan sendiri. Okay? So itu fast start bonus. Bonus pengenalan bila kita memperkenalkan sesiapa sahaja associate di dalam kita punya perniagaan ini, dia akan dibayar satu kali bonus ini. One time bonus. Maksimum yang dia akan bayar terhadap PV yang kita beli adalah 1000 PV. Ini maksimum. Kalau anda perkenalkan orang beli, contoh dia beli entrepreneur pack 800 PV, lepas tu dia tambah lagi beberapa produk lain yang lain, ditambah lagi produk yang lain sampai 120 PV, dia akan bayar maksimum 1000 PV saja, which is 10% daripada 1000 PV maknanya $200 maximum introduction bonus. Per person. Sorry, 20%. Per person lah kan Cik Liza ni. Per person. Per person. Okay. So itu fast start bonus. Yang seterusnya adalah kita panggil, ini penting. Yang keempat, bagi yang pertama kali berada dekat sini kena faham bonus ini. Kita panggil director bonus. Okay. Director bonus ini akan dibayar bila kita sampai pada tahap director dalam masa 14 hari daripada tarikh kita bermula. Okay. Tapi sebelum tu kita kena faham apakah ini director. Untuk capai pada tahap director, syarat yang pertama, anda kena bermula sebagai associate. Preferred customer tak boleh jadi director. Associate, anda kena aktif dengan 100 PV. Anda kena aktif dengan 100 PV sekurang-kurangnya. Dan anda telah memperkenalkan seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Dengan sekurang-kurangnya 100 PV. So sebagai contoh dalam kita punya kontak ni, kita buatlah 150 PV sebab kita majoriti bermula dengan 150 PV. Tapi minimum 100 PV pun sudah cukup untuk jadi director. Dan pada minggu yang anda nak jadi director tersebut, kedua-dua orang ni mesti aktif. Sebab ada juga kes di mana seorang tu kenalkan seorang ni dalam bulan pertama. Bulan kedua besok, dah hujung bulan kedua, baru dia kenalkan orang yang kedua. Dan pada masa tersebut, orang yang kedua ni masih lagi aktif. Tapi orang yang pertama sudah tidak aktif lagi.
So untuk anda dapat jadi director, kena pastikan pada minggu yang anda ingin capai tahap director tersebut, dua-dua ni kena aktif dengan sekurang-kurangnya 100 PV. Okey, kena faham. Bukan dengan hanya ada 2 orang terus jadi director. Okey, mereka kena aktif pada minggu yang anda ingin hit director level. So dalam kes orang yang buat cepat dalam masa 14 hari, okey, tak ada masalah sebab apa? Mereka ni semua masih lagi aktif. Dan jika anda capai tahap director ni dalam masa 14 hari daripada tarikh anda bermula, anda akan bawa balik director bonus sebanyak RM210. One time, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Sekali sahaja director bonus ni. So ada orang tanya, apa jadi kalau saya sudah lebihi 14 hari? Okey, jawapan dia, anda tetap akan jadi director, anda tetap akan ada pangkat director sebab tidak ada limit bila anda sebenarnya nak jadi director. Tahun 2029 pun anda boleh jadi director. Tahun 2035 pun kalau nak jadi director boleh. Tetap anda akan dapat pangkat director tu. Cumanya kalau nak dapat director bonus ini, okey, anda kena jadi director dalam masa 14 hari daripada tarikh anda bermula. Okey. Dan 14 hari ni sangat penting. Sebab apa? Asia dah buat kajian selama 12 tahun ini, mereka dah nampak statistik, dah nampak pattern dah. Kalau anda serius nak buat bisnes ini, okay, serius nak membina satu empire yang besar, kena ajar minda kita, kena ada sense of urgency. Sebab orang yang berjaya ni adalah orang yang sentiasa ada sense of urgency dalam melakukan sesuatu. Bukan bonus director ni yang kita nak kejar. Bonus director ni, yes, kita bolehlah cover duit minyak kita sikit, cover duit kita punya separuh daripada modal yang kita dah keluarkan. Tapi yang paling penting sekali adalah untuk kita melatih minda kita supaya ada sense of urgency. Sense of urgency ni adalah antara karakter orang-orang yang berjaya. Mereka dah buat kajian, rupa-rupanya orang yang completekan directorship dalam masa 14 hari ni, mereka 13 kali ganda berpeluang besar untuk menjadi bronze executive. Okey, bronze executive ni adalah orang yang income dia lebih kurang 8 ke 12k sebulan. Okey, dan 15 kali ganda berpeluang menjadi diamond. Number 1 lifestyle in the world. Okey, diamond ni pendapatan lebih kurang 400,000 ke 500,000 setahun. Okey, so ini yang kita nak. Kita nak ajar diri kita, melatih diri kita supaya ada sense of urgency dan berjaya. Ada peluang yang sangat besar untuk sampai pada tahap yang sangat tinggi di Asia. So macam mana kita nak kira 14 hari? Ini penting. Okey, macam mana kita nak kira 14 hari? Bila kita tengok kita punya kalender, okey, contoh ada beberapa occasion. Kalau kita bermula, katakanlah ada orang tu dia bermula pada 3 hari bulan Mac dekat sini. Okey, dia bermula pada 3 hari bulan Mac di situ. Macam mana kita nak tengok dia punya 14 hari? Secara logik kita kira daripada tarikh itu, kalau 14 hari adalah dia punya tarikh akhir dia 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 hari bulan sepatutnya. Tetapi cara pengiraan dia berbeza. Dia tengok full calendar week. Kalau you bermula pada 3 hari bulan, itu bukan full calendar week. Sebab full calendar week ni bermula pada hari Sabtu sampai ke hari Sabtu yang lagi satu. So bermula pada hari Rabu 3 hari bulan sampailah kepada hari Sabtu ni, itu bukan full calendar week, baru beberapa hari saja. Jadi full calendar week bermula pada ni. Bermula pada minggu yang seterusnya. Jadi tarikh akhir untuk orang yang bermula 3 hari bulan adalah pada 20 hari bulan 3 sebelum pukul 12 tengah hari. Okey, itu cara kita tengok 14 hari. Kita tengok full calendar week. Katakan dia baru bermula hari Sabtu. Dia bermula hari Sabtu, sekejap saya nak padam dulu. Dia bermula hari Sabtu. Dia bermula hari ini pada pukul 12. Sorry, kita nak senang faham. Dia bermula pada pukul
Hari Sabtu dia bermula pukul 1 suku PM. Dah tutup akaun, okey, dah buka minggu baru. Jadi daripada 1 hari bulan, daripada 6 hari bulan ni sampailah ke 13 hari bulan ni, sampai ke sini, itu bukan full week dia. Sebab dia dah lepas pukul 1. Okey, dia tak bermula penuh. Kalau orang yang bermula penuh ni sebelum pukul 1 tu, itu adalah full week untuk minggu yang seterusnya. So dalam kes orang yang bermula selepas pukul 1 hari Sabtu, dia ada masa yang sangat lama. 14 hari dia sampai mencecah 21 hari. Dia punya full week dia bermula pada ni 13 hari bulan ni sampailah ke 20 hari bulan. Ini full week yang pertama, ini full week yang kedua dia. So tarikh akhir dia untuk 14 hari dia adalah pada 27 hari bulan 3 sebelum pukul 12.59 tengah hari. Nampak tak? Okey. Kita kira bermula 2 minggu tu based on 2 minggu penuh, bukan bermula daripada tarikh exactly lepas tu bilang 14 hari. Dia tak macam tu. Kira tu full week. Okey. So ada apa-apa nak tanya? Ini agak mengelirukan, terutama sekali bagi anda yang pertama kali. Any question? Hello. Ya, saya. Ni boleh tunjukkan contoh wajib untuk personal sponsor satu kiri satu kanan. Walaupun ada placement daripada orang atas kan. Boleh tunjuk contoh senario structure supaya dia orang tak ingat director ni kalau dah ada satu tak semestinya dia dah director, dia mesti ada dua-dua personal. Okey. So terima kasih Siful Aziz. Okey, yang ni semua faham Kalau faham saya akan teruskan yang seterusnya. Belum Cik Zaimi, saya belum faham. Okey, siapa tu? Siapa kali sana? Nur El Huda. Okey, Kak Nur El Huda. Ya, saya bermula hari tu 5 hari bulan Februari, hari Jumaat. 5 Februari hari Jumaat. Ya. Okey, kita ambil lah 5 Februari ya. Ni kita ambil 5 Mac lah sebab saya ada kalender Mac ya. Okey, katakanlah bermula 5 hari Jumaat Okey, contoh dekat situ. Kalau kita tengok 5 sampai ke hari Sabtu ni, ini tak penuh, minggu yang tak penuh, betul tak? Okey, minggu penuh Kak Nur El Huda bermula selepas pukul 12 ni, hari Sabtu ni. Daripada 5 hari Jumaat sampai hari Sabtu tu, minggu tu adalah minggu yang tidak penuh. Minggu penuh dia kira daripada sini sampai ke hari Sabtu lagi satu. Okey, itu yang pertama. Lepas tu daripada sini sampailah ke Sabtu lagi satu. Itu minggu yang kedua. So Kak Nur El Huda punya tarikh akhir untuk 14 hari itu adalah pada 20 hari bulan. Jadi besok maknanya. Okey, satu lagi Cik Zaimi, kalau untuk kira untuk dapatkan fast forward tu, cara kira dia macam tu juga ke? Fast forward tadi adalah setiap kali kita perkenalkan orang, kita akan dibayar bonus, introduction bonus. Ini tidak ada kena-mengena dengan fast forward. Ini apa yang saya terangkan sekarang ini adalah kita nak tahu bila tarikh 14 hari kita itu tamat. Sebab kita nak dapatkan director bonus yang RM290, RM210 tu, ianya kena berlaku dalam masa 14 hari daripada tarikh kita bermula. So inilah sebabnya saya tunjukkan cara bagaimana nak tengok bila tarikh 14 hari kita tu tamat. Betul, maksud saya ada pengiraan 14 hari tu untuk mencapai fast forward, cara kira dia macam ni juga ke? Macam ni juga tu saya tak faham. Saya faham. Boleh saya jawab? Boleh tolong jawab siapa yang faham? Sifu, rasanya kalau fast forward tu just tengok kalender kita dalam fast forward je, kat situ tak payah kira. Situ kat kalender tu dia dah bagi guide jadual kita. Tarikh sekali. Oh macam tu. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Cik Zaimi. Sama-sama, terima kasih Kak Nur El Huda, soalan yang sangat bagus. Seterusnya, bonus yang seterusnya adalah bonus apa? Zaimi. Ya saya. Kak Wan just nak stress pada semua yang hari Sabtu tu sangat mustahak. Kalau kita nak register new associate, untuk kebaikan the new associate, kita register lepas pada pukul 1. Sebab kalau kita register before that, dia akan rugi dalam beberapa hari. Okey, terima kasih Kak Wan. Terima kasih atas soalan tadi. Okey, sekarang kita nak masuk bonus yang keempat. Kita panggil bonus apa? Yang pertama tadi saya dah cerita tentang bonus yang kelima. Kita sekali dah masuk director bonus. Okey, sekarang ni kita nak masuk bonus yang kelima, tapi sebelum itu
saya nak terangkan apa yang Cik Aziz maksudkan tadi. Ini sangat penting sebab orang confuse. Okay, nak jadi director sebab akan berlaku situasi macam ni. Okay, anda bermula di sini. Okay, dan anda belum lagi bermula, anda ada spill over daripada anda punya team daripada atas. This is kita panggil spill over volume. Saya rasa ramai ada yang anda yang sudah masuk menjadi ahli associate, yang anda dah sedang menggunakan produk, tiba-tiba anda log in ke dalam account, anda nampak ada banyak orang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Itu kita panggil spill over volume daripada anda punya introducer. Dan untuk anda jadi director, mungkin anda kena memperkenalkan seorang di kiri, seorang di kanan. Dan mungkin orang ramai confused sebab dia tengok ramai orang di sebelah kiri dia, jadi dia cakap kalau aku cari seorang lagi di sebelah kanan, dia perkenalkan A dengan package 100 PV lah katakan. So dia cakap dia pun sudah jadi director sebab dia dah ada seorang di kiri, seorang di kanan. Directorship ni adalah based on kita punya personal introducer. Orang yang kita personally introduce. Okay? Orang yang kita kenalkan sendiri. Bukan spill over volume. A ni adalah orang yang kita kenalkan. Tetapi yang ramai-ramai ini, okay, volume yang ramai ini adalah spill over. Bukan kita yang perkenalkan. Okay? Kita punya orang yang di sebelah atas kita yang spill over, yang letakkan orang dekat situ, ia tidak dikira sebagai kita punya directorship. Untuk you jadi director, apa yang you perlu lakukan adalah, okay, anda kena, sorry sekejap. Anda kena enroll lagi seorang di sebelah kiri dengan sekurang-kurangnya 100 PV. Bila anda buat enrollment di sebelah kiri dengan 100 PV, anda sudah ada 2 personally introduced. Ini yang kita panggil penama baru akan melengkapkan syarat anda untuk menjadi director. Okay, dan dua-dua orang ini pada minggu tersebut, mereka kenalah aktif dengan sekurang-kurangnya 100 PV. Okay. Wajib kena ada seorang di sebelah kiri, wajib kena ada seorang di sebelah kanan. Kenapa kena buat macam tu, Encik Lizaimi? Kenapa dalam sebelah kiri itu dah banyak volume, kita kena fokus di sebelah kanan? Apa rasional dia? Inilah rasional dia. Okay, di dalam binary plan, terutama sekali di dalam international punya company, dia orang fikir long term. Okay, dia fikir long term, dia tak fikir hanya short term di depan saja semata-mata nak attract orang masuk di dalam punya perniagaan dia. Jadi dia cakap tak apa, sebelah kiri tak letak pun tak apa. Dia orang ni fikir panjang. Dia orang ni fikir mereka nak buat perniagaan untuk diturun-temurunkan kepada kita punya anak dan juga isteri kita kalau berlaku apa-apa terhadap diri kita. Untuk itu syarikat fikir panjang, dia cakap kalau nak bertahan lama kita kena bantu semua orang membina perniagaan supaya tidak berlaku overpaid di dalam dia punya sistem pembayaran dia. Dan apa rasionalnya? Bila kena letak di sebelah kiri. Cuba you tengok Cuba anda tengok sekejap, saya nak undo kalau saya boleh faham. Saya boleh undo sekejap. Okey. Sekarang ini di sebelah kiri katakanlah sudah ada 3000 PV. Anda baru buat 100 PV. Usaha anda baru sedikit. Untuk anda dapat tim commission bonus yang sekejap lagi saya akan terangkan, anda sebenarnya kena membina dua tim. Satu tim di sebelah kiri, satu tim di sebelah kanan sepatutnya. Tetapi disebabkan ada spill over volume, tak perlu lagi anda nak membina daripada sebelah kiri ini, automatik sudah ada. Tapi mereka rasa adalah sangat adil kalau anda bantu orang yang sudah ada dekat sini. Dengan kita sponsor orang baru di dalam kumpulan kita di sebelah kiri, okey, 100 PV di sini, setiap orang di atas you ini akan enjoy 100 PV. Okay. Jadi anda membantu kumpulan di sebelah kiri. Anda bukan hanya sedut jadi lintah, faham tak? Lintah yang sedut jadi darah orang buat duit tapi tak membantu tim yang lain. Contoh yang sama, setiap orang akan buat benda yang sama. Okay. Untuk dia dapat tim commission bonus, dia akan sponsor lagi seorang dekat sini. Setiap orang akan dapat 100 PV yang dia enroll. Setiap orang dekat sini pun akan buat benda yang sama. Okay. Kalau dia nak dapat dia punya tim commission bonus, dia akan kena sponsor lagi seorang dekat sini. Setiap orang dekat atas ni akan enjoy 100 PV ataupun berapa PV sahaja yang dia bawa baru enrollment. Itulah rasional dia kenapa syarikat kenakan kita kena binary qualified ini. Kerana ada seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan sebab kita nak membantu di antara satu sama lain so that tim kita akan grow secara stable dan dalam jangka masa yang sangat panjang. Okay? So untuk jadi director kena ada seorang di sebelah kiri yang aktif,
seorang di sebelah kanan yang aktif. Tak kira kedudukan itu direct bawah kita ke ataupun kita spill overkan di bawah orang yang lain. Tapi dia kena kita yang personally introduce. Faham? Okay, seterusnya. Bonus yang kelima. Kita panggil team commission bonus. Okey. Team commission bonus ni adalah kalau bahasa networkernya dia orang panggil pairing bonus, tetapi di dalam international bonus international punya business dia orang panggil team commission bonus, bonus hasil usaha berkumpulan. Ada 3 syarat yang perlu kita penuhi untuk kita enjoy team commission bonus ini. Yang pertama, yang pertama kita kena aktif 100 PV pada minggu yang kita nak dapat team commission bonus ni. Dan untuk kita dapat commission di dalam Asia, kita kena aktif setiap 5 minggu. Okey, katakan anda bermula pada minggu pertama ni lah. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Okey, anda bermula dengan 100 PV di sini. Bila anda start saja 100 PV dekat sini, anda akan aktif selama 5 minggu ni. Okey. Dalam minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat tak perlu beli barang. Tapi pada minggu yang kelima, anda kena buat pembelian semula untuk aktifkan akaun anda. Itu yang saya maksudkan dengan aktif dengan 100 PV tadi. Yang kedua, syarat kedua untuk dapat team commission bonus, anda kena binary qualified. Binary qualified adalah yang saya tunjukkan baru tadi. Anda bermula, anda perkenalkan seorang di sebelah kanan A, dan anda tengok sebelah kiri ni dah banyak volume. Yang warna biru ni ada spill over volume daripada you punya introducer ataupun sesiapa sahaja di atas you. Katakan dekat sini dah ada banyak volume. Untuk anda dapat team commission bonus pada minggu tersebut, anda kena ada 2 orang sekurang-kurangnya, yang anda perkenalkan sendiri yang aktif dengan sekurang-kurangnya 100 PV. Dan untuk anda mula dapat team commission bonus ni, anda kena sponsor pula di sebelah ini dengan kurang-kurangnya 100 points. Dan setiap minggu di mana anda nak dapat team commission bonus ni, kena pastikan yang ada sekurang-kurangnya seorang yang anda enroll di sebelah kiri ni aktif dengan 100 PV, aktif dengan 100 PV di sebelah kanan. Soalan dia, apa jadi? Saya dah ada kenalkan seorang di sebelah kiri, saya kenalkan ramai orang di sebelah kanan. Sebelah kanan ni ada ramai yang aktif pada minggu tersebut. Tapi sebelah kiri ni pada minggu yang saya nak dapat team commission tu tak aktif. Dah kosong dah. Jawapan dia adalah anda tak dibayar team commission bonus pada minggu tersebut. Katakan dekat sini ada 10,000 PV. Sini ada 3,000 PV. Sepatutnya kalau anda ada dua-dua yang aktif 100 PV, anda akan dapat team commission bonus. Tapi disebabkan salah seorang tak aktif, PV-PV ini tidak dibayar tapi di carry forward kepada minggu hadapan. Sehinggalah ada seorang yang aktif sebelah kiri, seorang yang aktif sebelah kanan, baru dia akan bayar team commission bonus. Itu yang saya panggil binary qualified. Yang ketiga, syarat dia kena ada sekurang-kurangnya 300 PV pada you punya lesser leg. Contoh, anda dah ada seorang yang anda perkenalkan aktif 100 PV sebelah kiri, di sebelah kanan pun aktif 100 PV. Lepas tu group volume di kanan ni, kiri kanan ni berkembang. Sini ada katakan dekat sini ada 600 PV. Dekat di sini ada katakan 200 PV. Dia akan start bayar kita punya team commission bonus apabila berlaku sekurang-kurangnya 300 PV pada kaki yang lemah. So dalam konteks ini baru ada 200, tak cukup 300. So dia akan carry forward ke minggu hadapan. Semuanya akan dibawa ke minggu hadapan, akan dicampurkan dengan volume yang baru. Bila sampai saja 300, katakan ada 320 PV pada minggu ini, kat sini ada campur yang baru punya ada 700 PV campur dengan yang carry forward minggu lepas. Total dia 700 PV minggu ni, 320 PV pada minggu yang baru sebelah kanan. Jadi sistem akan mula bayar. Berapa banyak dia akan bayar? Bila tiga-tiga syarat ini sudah dipenuhi, dia akan bayar kita team commission bonus.
10% daripada kita punya weaker leg ataupun lesser leg. Kaki yang lemah. Okey. So contoh, sebagai contoh, kita dekat sini kita dapat banyak speed over volume. Okey, dan kita banner di sebelah kanan yang merah ni orang yang kita introduce sendiri. Kita aktif dengan 100 PV. Yang mereka ni katalah 150 PV, 150 PV. Dan untuk anda mula menjana team commission bonus, anda kena binary qualified. Okey, anda kena sponsor seorang sebelah kini dengan sekurang-kurangnya 100 PV. Dalam konteks ni katalah dia beli 150 PV. So, sampai hari Sabtu pukul 12.59 sistem akan tutup akaun. Dia akan kira berapa jualan kumpulan di sebelah kiri. Berapa jumlah jualan kumpulan di sebelah kiri. Dia akan tengok kiri punya volume. Dia akan tengok kanan punya volume. The whole volume, bukan usaha anda sendiri. Sebelah kanan ni mungkin anda memperkenalkan ini je. Okay, dua orang ni. Tapi mereka pun buat perkara yang sama. Mereka pun bawa associate mereka sendiri. The whole volume yang berlaku di dalam binary tree anda di sebelah kiri, di sebelah kanan akan dihitung setiap minggu selepas pukul 12 tengah hari. Contoh, dalam kes ini katakanlah ada sebelah kiri ni ada 2000 PV. Sebelah kiri, sebelah kanan ada 1000 PV. So cara pengiraan dia adalah syarikat akan bayar 10% daripada kaki yang lemah. Kaki lemah kaki mana? Kaki sebelah kanan, betul tak? Jadi pengiraan dia akan bayar 10% daripada 1000 PV. Dia akan bayar kita US dollar. 100 US dollar pada minggu tersebut. Kalikan dengan 4.2. Okay, ringgit Malaysia RM420. Setelah dia bayar 1000 PV sebelah kanan, dia akan potong. Okay, balance dia berapa? Tinggal kosong. Bila dia belah kanan dia tolak 1000, belah kiri pun dia akan tolak 1000. Sebab ini kita panggil team commission. Dia akan pairingkan, dia tolak 1000. Jadi balance dekat sini ada 1000 PV. Jadi bila kita bermula pada minggu yang seterusnya, the next week, kita bermula dengan 1000 PV di sebelah kiri, kosong PV di sebelah kanan sebab dah habis dibayar. So minggu ke depan tu akan berlaku lagi tim baru, ada orang repeat sale ataupun ada newcomers datang, pembelian orang daripada repeat sales dan juga newcomers, new enrollment akan dikira di dalam kita punya binary tree. Dan kita akan dibayar setiap minggu. Ini kita sudah mula menerima pendapatan passive residual kita dekat sini. Berapa pendapatan maksimum kita pada team commission ini? Setiap minggu, okey, sistem akan tengok sebelah kiri, sebelah kanan. Okay. Bila kita grow je team kita, infinity ke bawah. Setiap PV yang berlaku tak kira sejauh mana pun di dalam kumpulan akan dikira setiap minggu. Dan dia ada capping dia. Okay. Capping dia ikut kita punya pangkat kita, pangkat apa. Kalau director 300, maksimum kalau tak salah saya 500 US dollar. Dan pada tahap paling tinggi, maksimum seminggu dia akan bayar kita US dollar 10K per week. Okay, bersamaan dengan kalau kita convert into ringgit Malaysia, 42,000 ringgit Malaysia seminggu. Itu maksimum income kita seminggu. Makna dia kalau ada 120,000 PV sebelah kiri, sebelah kanan ada 300,000 PV, yang dia akan bayar adalah 10% daripada kaki lemah. Maknanya, tolong unmute penama mikrofon anda. Cik Zainuddin tak perasan kot. Okey, tak apa. Saya tolong unmute kan. Okey, dalam kes macam ni, dia akan bayar kita 10% daripada lesser leg. Lesser leg adalah kaki sebelah kiri. Okey. Dan maksimum dia akan bayar on 100,000 PV. Sebab apa? Dia punya capping 10,000 US dollar seminggu. So dia akan tolak 100,000, dia akan bayar 10%. So team commission kita pada minggu tersebut adalah 10,000 US dollar pada minggu tersebut. Setelah dibayar 100,000, dia tolak, balance dia ada tinggal 20,000. Setelah dibayar 100,000 sebelah kanan, balance dia sebelah kanan ni ada 200,000 PV. Semua volume ini akan di-carry forward, dibawa ke minggu hadapan untuk dibayar pada minggu yang seterusnya. Okay? So kenapa dia ada buat capping? Sebab dia tak nak overpaid.
Okay, inilah yang banyak berlaku kepada syarikat-syarikat, terutama sekali syarikat tempatan. Dia nak dia punya marketing plan yang sangat seksi, yang menarik orang. Kononnya dia bayar payout tinggi 90% kepada distributor, tapi kebanyakan syarikat tu takkan bertahan lama. Percayalah cakap saya. Mana-mana syarikat yang bagi commission, dia punya payout dia melebihi 60-70%, dia tidak akan wujud lagi di atas muka bumi ini dalam masa 5 tahun. Percayalah cakap saya, sebab apa? Dia tak mampu lagi nak bayar dia punya distributor. So helah dia selepas tu adalah apa? Dia akan tukar marketing plan itu. Dia akan ambil sana sikit, dia akan turun naikkan pula harga barang. Itu sering berlaku. Tetapi di dalam kebanyakan international company, mereka dah anticipate perkara ni. Sebab itu dia bagi struktur pelan pemasaran yang sangat unik, di mana kita boleh buat duit yang agak signifikan dekat depan, duit yang besar dekat tengah, dan duit pencen yang sangat besar. Okay? So itu adalah team commission bonus. Ada tak apa-apa nak tanya tentang team commission bonus ni? Lizaimi, Kak Wan. Ya, saya. Katakan that particular week kita punya lesson rate less than 300. Okay. Tapi kita ada buat introduction, kita ada sign up associate lah. Okay. So do we get paid for the fast start bonus? Soalan yang sangat bagus. Bonus-bonus yang lain yang kita qualify akan dibayar. Director bonus kalau kita dapat pada minggu tersebut dibayar. Introduction bonus kita akan dibayar. Kalau kita kena perkenalkan preferred customer kita akan dibayar. Cumanya kalau syarat untuk team commission bonus ini tak cukup, team commission ni saja yang tak dibayar. Yang lain akan dibayar. Terima kasih. Sama-sama kawan, soalan yang bagus. Okey, ingat bonus kita dibayar setiap minggu. Okey, bonus kita dibayar setiap minggu. Hari ni pagi Jumaat ni ramai orang suka, ramai orang happy sebab terima email daripada Asia Wallet mengatakan duit sudah masuk ke dalam kita punya Asia Wallet dan kita boleh transfer ke dalam mana-mana bank immediately. Okey. So ada soalan? Ada Cik Lizaimi, saya Nur Huda. Maknanya Director 300 ni mesti kita maintain setiap minggu untuk dapatkan bonus setiap minggu. Exactly. Untuk kita enjoy team commission bonus saja Kak Elhuda, kita akan dibayar apabila kita berada pada tahap Director 300 sekurang-kurangnya. Tapi poin yang 300 tu tak semestinya direct sponsor kan? Yes. Soalan yang bagus. Ramai orang confuse. Dia ingat 300 tu dia kena buat sendiri. Contoh, okey. Kak Nur Huda dekat sini. Saya ambil contoh Kak Nur Huda ya. Okey, Kak Huda kita bermula. Kak Huda perkenalkan seorang A di sebelah kiri, B di sebelah kanan. Okey, itulah dua orang yang Kak Nur Kak Nur Huda kenalkan, dan mereka ni mula kembangkan perniagaan. Yang warna merah ni adalah mereka yang introduce kawan-kawan mereka. Semua volume ni datang daripada orang lain. Yang Kak Nur Huda perkenalkan hanya yang warna hitam tu, A dan B. Besar sangat. Sebab sebelah kiri Alan Noble, sebelah kanan Trisha. Okey. Grup besar ni. Dia orang ni naik pangkat jadi apa nama Ambassador Diamond. Sebelah kanan ni jadi Triple Presidential Diamond. Inilah dua orang saja yang Kak Nur Huda kenalkan. A, B. Yang lain tu berkembang. Setiap minggu Kak Nur Huda akan dapat dibayar team commission bonus. Sebab dua orang ni confirm aktif setiap minggu sekurang-kurangnya 100 PV. Okay, sebab mereka nak dapat dia punya team commission dan sebagainya. Setiap minggu Kak Huda akan menjana pendapatan pencen. Selagi dua orang ni tak berhenti buat, dua orang ini tak berhenti melakukan perniagaan, selagi itulah volume akan berhenti mengalir ke dalam perniagaan Kak Nur Huda. Selagi itulah Kak Nur Huda akan menjana pendapatan team commission ni sampai bila-bila. Ini yang kita panggilkan passive residual income. Tidur pun buat duit. Alan Noble sekarang ni pukul berapa saya pun tak tahu. Petang. Sekejap lagi dia tidur. Bila kita tidur, kita pun dia bangun je tidur, dia tengok volume daripada Malaysia naik. Boom. Okay. Di dalam team commission dia. Dan dia akan dibayar setiap minggu. So faham tak Kak Helda? Alhamdulillah faham. Maknanya kalau kita $10,000 setiap minggu tu macam Alan tu dah pasti. Macam tu kan? Yes. Dia tutup aja hari ni pukul 1 besok pagi.
Buka aja balik pukul 1.15, volume dia dah berpuluh ribu dah kiri dan kanan. Ya, betul. Setiap minggu bank masukkan duit kat dia hari Sabtu, lepas hari Sabtu 42,000, lepas Sabtu 42,000, lepas Sabtu 42,000. Imagine itu yang akan berlaku di dalam kita punya perniagaan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dan okay, yang bagus dia dekat sini adalah you tengok dia jarang untuk dapat kes yang macam contoh saya bagi ni, jarang. Mungkin dalam 1,001 kot, dalam 2,001. Tapi selalu yang berlaku macam ni. Selalu. Sekejap ya. Bila anda perkenalkan, bila anda bermula, okay, anda mula pun excited. Anda perkenalkan A, anda perkenalkan B. A mula-mula excited, teruja. Bukan main excited. Kita pun tak se-excited dia. Hari-hari telefon kita. Ini kalilah Cik Kak Nurhuda. Kita rasa kita akan berjaya. Masuk aja barang sampai kat rumah, A pun masuk ICU. Masuk ICU. Terkebil-kebil. Okay. B terus terkejut. Terkejut sebab minum rasa air, rasa klorin. Dia terkejut, terus kiok, habis, mati. Tapi sebelum mati, dia sempat hantar link dekat jiran sebelah rumah. Dia hantar link, kawan jiran dia klik link tersebut, dia tengok saya bercakap, dia buka akaun sebab B pun dah meninggal dunia, mati dekat situ, tak sempat nak teruskan perjalanan dia. So, jiran tetangga dia yang warna biru ni, tengok kita punya presentation Zoom, excited, dia pun klik link dan somehow dia register. Jiran tetangga dia register. Ni jiran J. Okay. Jiran tetangga mula-mula excited. Tetapi buat bisnes pun tak jadi, pun kiok juga jiran. Sama juga dengan jiran dia yang tadi. Jiran dengan jiran selalunya akan kiok. Okay. Tapi sebelum jiran dia apa, dia sempat kenalkan anak dia. Okay. Anak dia ni yang get excited. Anak dia ni yang membina perniagaan, boom. Volume daripada anak dia ni, volume presidential triple diamond. Semua volume ini akan dikira sampailah kepada Kak El-Huda. Dia tidak semestinya orang yang direct kita. Faham tak? Faham. Ini yang sering berlaku. Ini yang sering berlaku. Ini contoh yang kedua saya bagi ni, ini contoh real. Jarang kalau terus kita kenalkan seorang sebelah A, seorang sebelah B, dia yang betul-betul nak dua-dua ni terus nak buat. Jarang. Perfect, ini kita panggil perfect introduction. Tapi untuk kita dapat team commission bonus, kita kena ada seorang yang kita personally introduce, mesti aktif dengan 100 PV. Seorang di sebelah kiri aktif dengan 100 PV. Itu syarat dia, binary qualified. Okay? So Baik. faham? Faham. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ada tak lagi soalan yang berkaitan dengan team commission ni? Sekarang 7.59 minit pagi. Atika. Siapa di sana? Atika dulu. Atika nak tanya, kalau let's say ni semua yang bawah kita, tapi macam yang orang atas kita, kita pun okay, kita dah dapat kanan dan kiri, betul, orang atas kita obviously kan dia dapat buat fast forward, dia buat tambah sebab, tapi dia tambah kanan dan kiri, which is mungkin kita kiri dia lah. So team commission dia punya pun dapat ke macam mana? Okay. Soalan yang bagus. Ini adalah Ibu Profesor Wardah. Ini adalah tadi Alia ke Atika? Alia. Atika. Okey, ini Atika. Okey. Prof memperkenalkan Atika di sebelah kiri. Okey. Setiap orang ada tim mereka sendiri. Setiap orang ada tim mereka sebelah kiri, setiap orang ada tim di sebelah kanan. Semua orang kena membina dua tim. Satu tim di sebelah kiri, satu tim di sebelah kanan. Okey, itu tanggungjawab kita. Tetapi kita kadang-kadang beruntung sebab apa, kita dapat spill over daripada atas. So dalam konteks ini, katakan Profesor Wardah memperkenalkan orang yang kedua. Profesor Wardah dah kenalkan A, dah kenalkan B, katakan dia nak memperkenalkan orang yang ketiga. Dia nak letakkan orang tu di sebelah kiri. Dia terpaksa letak orang tu di bawah Atika. C. Okay. Lepas tu dia dapat orang yang keempat. Orang yang keempat ni warna biru. Dia nak letak di sebelah kiri juga. Dia terpaksa letak orang tu di bawah Atika juga, D. Dan setiap volume yang orang ni yang orang ni beli, katakan D ni beli entrepreneur pack 800 PV. Okey. Setiap orang yang berada di atas D ni akan dapat 800 PV tersebut. Ingat, setiap orang ada tim kiri dan tim kanan. So dalam konteks ini D punya 800 PV ni akan dapat oleh C
akan dapat oleh Atikah. Atikah punya sebelah kiri akan ada volume 800 PV tambahan hasil daripada Profesor Wardah, sponsor orang letak sebelah kiri, dan Profesor Wardah pun akan dapat 800 PV daripada volume tersebut. Okey, itu kita panggil team volume. Semua orang yang berada di atas organisasi tersebut akan dapat team volume tersebut walaupun bukan kita yang introduce. Katakan di atas Profesor Wardah ada seorang lagi individu X lah kata nama dia. Okey. Okey, dia nak letak orang sebelah kiri. Katakan orang dia ni warna hijau. Okey, dia nak letak sebelah kiri, orang ni pun beli pack yang paling mahal, 900 PV. Letak di sebelah kiri ni, 900 PV. 900 PV yang orang ni baru beli akan semua orang di atas dia akan enjoy. Dekat sini dapat 900 PV sebelah kiri dia, sini 900 PV sebelah kiri dia, Atikah pun dapat 900 PV di sebelah kiri, Profesor Wardah dapat 900 PV di sebelah kiri, dan orang yang berkenal pun akan dapat 900 PV di sebelah kiri. Faham? Ini kita panggil team commission bonus. Hanya ya. Tak apa. Terima kasih. Thank you, saya faham. Bagus. Faham ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya. Kalau saya nak tekan kat sini satu ayat kalau just nak betulkan mungkin boleh betulkan saya. Position sebagai Director 300 ni adalah merupakan satu titik di mana kita akan dapat team commission bonus. Betul tak? Exactly. Sebab kita akan mula dibayar sekurang-kurangnya apabila ada 300 PV pada mana-mana kaki. Kaki lemah. Okay, thank you. Okay. So itu dia kita punya building block dia. Director 300. Okay. So ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan 5 bonus ini? Bonus yang ke-6 kita akan discuss pada minggu depan. Itu executive momentum pool yang sangat menarik. Okay. Kita nak discuss macam mana nak hit level jadi executive. Hari ini dah tak sempat sebab dah lebih pukul 8. Ada tak soalan? Waalaikumsalam. Ya, saya pun teruja lah, tapi susah sikit mau faham lah sebab saya ni mungkin masih baru lah. Tapi ulangan marketing commission paid bonus ini sangat penting. Minggu-minggu akan datang, harap Tuan Haji boleh terangkan dia punya step lagi lah. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Memang kita tahu untuk pertama kali orang susah nak grab, orang susah nak dapat pemahaman. Saya sendiri pun bila pertama kali diterangkan tentang marketing plan, saya selalu cakap saya tak pandai marketing plan ni. Saya tak suka nak lukis bulat-bulat ni, nak fahamkan percentage sebab saya suka buat benda yang simple. Okay? Marketing plan ni is a bit complicated sedikit. Saya faham kalau anda tak faham untuk pertama kali, it's okay. Okay? Sekejap lagi saya akan edit video ni, saya akan post, nanti anda boleh refer balik dan tengok sekali lagi berulang kali. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okay? Ada tak soalan lain yang anda ingin tanya berkenaan dengan kita punya pelan pemasaran sampai bonus yang kelima ini? Ni saya Hujan Lebat tanya. Mr. Hujan Lebat, Abang Hujan Lebat kita. Walaupun berapa banyak PV yang kita ada di carry forward, tiba-tiba pada bulan itu, pada minggu tu kita terlupa maintain. Nah, itu yang penting. Okay. Poin-poin itu ada ke, masih hidup ke, sudah mati syahid semua dah. PV dia kalau kita tak maintain. Itu je. Soalan yang sangat bagus. Untuk kita carry forward the whole volume, katakanlah kat sini ada 100,000. Sini ada 30,000. Of course kita akan dapat 30,000, tapi untuk kita carry forward PV yang ada di kiri ataupun di kanan, kita kena aktif dengan 100 PV. Sekurang-kurangnya pada setiap 5 minggu. Katalah kita terlupa nak maintain, nak buat pembelian. Kita terlupa nak buat pembelian. Semua PV yang ada di kiri kanan kita ni akan hilang. Okey, akan hilang. Dan syarikat beri kebenaran sekali saja untuk selamatkan PV ni kalau terlupa. So maknanya kalau betul-betul terlupa, PV dekat kiri dan kanan tu banyak. Okay, banyak betul. Kalau setakat dapat 200-300, tak payahlah gunakan talian hayat kita untuk dapatkan balik poin tu, tak berbaloi. Okay, tapi kalau ke sebelah kiri ada 70,000, sebelah kanan ada 25,000 sebab kita tak binary qualified, kita carry forward aja, kita masih lagi tak nak dibayar. Itu berbaloi kalau kita terlupa untuk kita exercise kita punya right untuk dapatkan semula PV yang hilang tu. Okay, so faham ya? Okay.
Kalau tidak ada apa-apa, itu sahaja yang saya nak terangkan pagi ini di dalam kelas keajaiban pagi tentang pelan pemasaran. So, saranan saya supaya anda boleh faham tentang apa yang saya terangkan. Dan ramai orang dekat sana, dekat luar sana fobia sangat tentang network marketing ni bila dia cakap setiap bulan kena beli barang ke? Setiap bulan kena maintain ke? Biasa tak dengar orang cakap? Dan orang takut tentang perkataan maintain dan nak beli barang tu. Ramai kan? So kita kena faham. Ya saya? Saya dengar suara tadi. Atika, Assalamualaikum. Itulah ramai tanya nak kena maintain ke betul. Okey. Biar saya buat sedikit penerangan dekat situ. Okey. Sebenarnya tidak ada paksaan untuk sesiapa nak beli produk ataupun tak nak beli. Itu duit kita, itu kita punya account, itu kita punya right untuk nak beli ataupun tak nak beli. Okey. Kalau you dah bermula sekali, you dah dapat produk ini, kalau you tak nak beli pada bulan depan, it's okay. Kalau you nak buat bisnes, you rasa you nak beli bulan ni, bulan depan you tak nak beli, lagi 3 bulan you nak beli pun okay. Cumanya kalau kita nak enjoy segala benefit yang ada dekat sini, syarat dia adalah kita kena aktif. Kalau nak dapat commission yang saya terangkan tadi, kena aktif sekurang-kurangnya 100 PV. So kalau kita nak participate dalam segala program seperti fast forward punya program, kita kena aktif dengan sekurang-kurangnya 100 PV. Baru kita dapat all the benefit yang syarikat bagi kepada kita dalam segala bentuk program yang mereka anjurkan, sama ada dari pergi program promosi, fast forward dan sebagainya ataupun compensation plan. Tetapi yang paling penting untuk kita faham, terutama sekali untuk orang yang berniaga. Bila nak berniaga, mindset kena ada mindset orang berniaga. Kita tak boleh momokkan dengan bila nak buat perniagaan network marketing ni mudah. Kononnya senang. Ramai sangat orang jual bulan dan bintang. Sebab itu orang punya ingat persepsi mereka bila buat network marketing, bisnes itu adalah perfect business. Padahal dia punya tuntutan dia punya komitmen dia sama dengan conventional business. Cumanya modal kita tak besar. Dan saya selalu ingatkan orang, 100 PV yang kita nak buat bisnes ni, yang kita nak bawa duit pasif yang macam mana saya tunjukkan tadi adalah kita punya overhead setiap bulan. Overhead business setiap bulan. Kalau orang buka conventional business, tak payah conventional business besar lah. Kalau kita buka payung tepi jalan lah. Payung tepi jalan nak jual apa? Nak jual nasi lemak terbaik di dunia. Nasi lemak kita tu, tajuk dia nasi lemak terbaik di dunia. Kita pun jual, kita buat iklan nasi lemak terbaik di dunia, keluar modal permulaan RM200. Keluar duit simpan RM200, buat nasi lemak terbaik di dunia, orang pun datang sebab terbaik di dunia. Dapat jualan pertama hasil buat jualan nasi lemak tu, dapat jualan keseluruhan dia lebih kurang RM600 masuk untung, masuk modal sekali. Jadi hari yang kedua kita kena keluar balik duit RM200 untuk beli barang-barang untuk buat nasi lemak terbaik dunia ni. Jadi kita kena kira duit RM200 tu sebagai kita punya overhead perbelanjaan kita untuk run kita punya bisnes. Itu orang berniaga. Orang berniaga kena ada mentaliti macam tu. Kalau kau nak untung saja 24 jam tapi duit tak nak keluar, itu jangan berniaga. Itu bukan nama dia perniagaan. Itu kita panggil kelab muda-mudi. Ya? Kalau nak untung 24 jam tak mau keluar duit, pergi masuk kelab muda dan juga mudi. Kalau nak masuk berniaga, kena ada mentaliti bisnes. Orang nak berniaga kena dapat ilmu. Kelas pagi-pagi yang kita buat masuk ni, ilmu dia apa? Kalau kita nak pergi jumpa Dr. Azizan Osman, berapa rasanya kena bayar? Cuba cerita sikit. Cuba tulis sikit bawah tu, nak pergi jumpa Cikgu Asadok, Najib Asadok, nak bayar. Nak belajar dekat dia macam mana cara nak berniaga, macam mana nak buat berniaga online. Berapa rasa-rasanya dia akan minta duit kita? Ribu-ribu. Beribu-ribu, beratus ribu. Jadi orang yang ada mentaliti berniaga, dia faham. Duit yang aku kena bayar RM565 ni setiap bulan ni untuk aku jalankan perniagaan aku, untuk aku teruskan perniagaan aku. Ini adalah fee untuk aku menuntut ilmu setiap hari, fee untuk aku belajar ilmu baru setiap hari. Tapi 565 itu anda tak bayar kepada sesiapa pun dalam kumpulan ini. Anda beli barang untuk guna sendiri. Kalau macam ni bentuk berniaga pun kita tak sanggup buat, tak payahlah berniaga lain lagi dah. Berhentilah berniaga. Tak payahlah sebut-sebut cita-cita saya nak berniaga. Kalau macam ni punya mentaliti pun tak nak. Takut
nak cerita takut nak suruh orang keluarkan duit 565 pun takut. Sebab kita sendiri tak ada pemahaman terhadap perkara tersebut. Cik Zami boleh tak minta dekat syarikat supaya kurangkan lagi pembelian setiap bulan. Saya rasa orang tak mampulah. Orang akan ikut apa yang kita buat. Kita kena confident apa benda yang kita buat. Mercedes-Benz, harga dia berapa? Mercedes-Benz. Baru, C-Class baru, harga dia berapa? 300 lebih kot. Beratus-ribu baru punya Mercedes-Benz. Kalau nak cerita pasal duit, harga, okey, memang patutnya orang tak beli Mercedes-Benz, orang beli kancil je. Betul tak? Orang akan beli kancil saja, jauh lagi murah pada Mercedes-Benz. Tapi Cik Zamin, Malaysia ni kita punya capital pendapatan kita kecil, tak mampu. You tahu tak? Dalam dunia, Malaysia merupakan antara negara yang menjual Mercedes-Benz paling tinggi sekali di dalam dunia. Betul. Dia lagi mahal daripada kancil tau. Mercedes-Benz, bagi saya bagi tahu, Mercedes-Benz lagi mahal dari kancil. Kenapa orang pergi beli Mercedes-Benz? Orang bukan beli kereta, orang beli value yang dia dapat di sebalik duit yang dia keluarkan tu. Kita kena yakin dengan apa benda yang kita buat. Bila kita yakin, baru orang akan ikut. Kalau kita pun goyah, gundah gulana, nak cakap pun takut, seorang pun tak nak ikut. Yang ada ni pun akan lari nanti. So kita kena confident dengan apa benda yang kita buat. Kita give value to the marketplace. Kita kena tahu, kita jangan sell kita punya diri terlalu murah. Okay? Itu makna di sebalik maintenance yang kita kena buat setiap bulan. This is our business. This is kita punya responsibility untuk menjalankan perniagaan kita. Dan saya sangat yakin kalau kita faham macam mana network marketing ini berjalan, macam mana network marketing ini potensi dia di masa hadapan, kita sangat-sangat teruja. Sebab apa? Dengan modal yang sedikit untuk running the business every single month, dia punya upside potential dia is unlimited. Tidak ada had dia di dalam kita punya pendapatan. Yang menghadkan dia adalah kita punya pemikiran kita yang masih lagi krik-krik tu. Nak kaya tapi berfikir krik-krik. Itu yang akan limitkan kita punya performance kita. Maafkan saya minta kebenaran untuk mengatakan perkara yang betul. Okey? Jadi jangan takut bercerita dekat orang dekat luar sana apa yang dia kena buat. Kalau dia tak takut sangat, pergi cari syarikat-syarikat ataupun mana-mana syarikat yang tak perlu keluarkan duit untuk buat maintenance. Pergi cari. Okay? Dan tengok syarikat itu 5 tahun daripada sekarang ada lagi ke tak. Buat you punya own due diligence study. Baru kita akan faham kenapa syarikat wajibkan kita bagi mereka-mereka yang nak ni tadi mengeluarkan duit sekurang-kurangnya 100 PV untuk melakukan pembelian setiap bulan. Okey. So ada lagi soalan sebelum kita tutup kita punya kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya, apa akan berlaku pada PV kita sekiranya kita tidak berlaku maintain? Okey. Terima kasih Cikgu Zul. Tadi saya sudah jawab soalan tu, mungkin Cikgu Zul tak perasan. Kalau kita tidak beli 100 PV pada minggu tersebut, PV yang ada di kiri kanan kita akan hilang. Dan bila kita tengok dekat dashboard, kita tengok dekat dashboard, kita ada tarikh active true date. Kita masuk dekat dashboard, dia akan ada active true date. Sekejap ya, sekejap. Dia ada active true date dekat kita punya dashboard tu. Katakan kita aktif sampai 21 hari bulan 2 ni. Okey, bila sepatutnya kita kena beli sampai 21 bulan 2, tapi syarikat bagi lagi masa minggu depan itu. Kalau kita tak beli pada 21 bulan, minggu tu kita punya point masih lagi belum hilang. So minggu depan tu kita ada lagi masa 1 minggu untuk kita buat pembelian. Okey, dia panggil masa tu, saya lupalah nama dia. Masa bertenang untuk kita selama 1 minggu selepas tarikh kita punya due date tersebut. Grace period. Grace period jawapan dia. Okay. Adakah itu menjawab soalan tadi Cikgu Zul? Yes. Thank you. Sama-sama. Okay. Saya rasa itu sahaja yang saya nak kongsi. Ada soalan? Ada. Tapi okay. Maybe next time kot. The relationship untuk fast track semua tu kena ada auto ship tu.
Sorry. Ni fast track kan? Tapi kita cakap pasal bonus. Okay. Anyway, nak minta tolong tekankanlah the auto ship tu nanti. Okay, mungkin kita akan ambil masa untuk cerita pasal fast kita panggil fast forward punya ni aktiviti dan kaitan di antara auto ship dengan fast forward dan sebagainya dan juga loyalty reward points. Okay, kita cerita tentang perkara tersebut minggu hadapan. So saya rasa itu sahaja yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Okay. Harapan saya supaya apa yang kita kongsikan pada pagi ini kita boleh terima, kita boleh masukkan di dalam kita punya minda kita dan kita faham apa yang kita lakukan, apa sebab kita kena lakukan perkara tersebut. Okay, lama kelamaan bila kita faham, barulah kita boleh bagi orang dekat luar sana. Ingat apa yang saya katakan tadi, multi level marketing MLM adalah membantu lebih menjayakan. Bak kata kita punya Sifu Aziz Samad, okay, MLM adalah membantu lebih menjayakan. So sebelum kita boleh lebih menjayakan orang lain, kita kena menjayakan diri kita sendiri. Kalau kita naik kapal terbang, okey, kapal terbang adalah kenderaan yang paling selamat atas muka bumi ni. Tapi kalau berlaku sesuatu kecelakaan, mas tu akan turun, okey? Dan student cakap kita kena pasang kat diri kita dulu. Walaupun kita ada anak kita dekat sekeliling kita. Pasang oksigen mask tu dekat diri kita, barulah kita pasangkan oksigen mask tu dekat orang lain. Sama juga dalam bisnes ni. Sebagai seorang leader, okay, anda kena tahu sesuatu sebelum orang lain tahu. Maknanya sebelum kita nak suruh orang lain buat, kita kena buat perkara tersebut. Kita kena tahu perkara tersebut. Baru kita boleh bagi tahu orang lain. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak bagi tahu kumpulan kita? So dalam kelas setiap hari kita belajar banyak benda. Kalau tak faham, it's okay. Jangan takut bertanya. Tidak ada soalan yang dikatakan soalan yang tidak bijak. Semua soalan adalah soalan yang sangat bijak. Okay? Bertanya. Jangan malu bertanya. So dengan itu, sekian saja pada pagi ini di kelas keajaiban pagi kita. Saya doakan pada hari yang mulia ini, hari yang barakah ini, supaya kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya majlis ilmu kita setiap hari, setiap pagi diberkati, supaya ilmu kita ini kita boleh berkat, kita boleh praktikkan terus dan kita boleh membina perniagaan kita dengan jayanya. Dan saya doakan hari ini kita akan jadi lebih produktif, lebih positif, supaya kita boleh tutup hari kita dengan penuh kecemerlangan sebab kita sudah mula dengan penuh kehebatan. Assalamualaikum dan selamat pagi.